Inquest masih berlangsung, dah lebih 50 saksi dipanggil dan setiap hari datang pendedahan baru yang, jujurnya, bukan senang untuk kita hadam. Pengakuan tentang ragging. Ya, memang berlaku. Antara yang paling menggemparkan minggu ni ialah bila guru disiplin sekolah, Cik Mulyati Alihuddin, saksi ke-56, mengaku secara terang-terangan bahawa ragging memang wujud di sekolah tu. Ya bro, bukan viral, bukan cerita budak-budak, bukan spekulasi. Ini pengakuan di bawah sumpah. Tapi dia kata ragging tu katanya ringan. Ambil air, gosok baju, tugasan kecil. Masalahnya, bila satu budaya dah dianggap normal, benda ringan boleh jadi batu permulaan kepada perkara yang lebih gelap. Ini bukan sekadar kesalahan disiplin. Ini cerita hierarki, kuasa, ketakutan, dan diam. Dan benda-benda macam ni memang bahaya bila berlaku dalam persekitaran asrama. Ketegangan antara coroner dan saksi. Dalam prosiding tu, coroner Amir Shah tanya soalan yang sangat direct. Kes paling serius yang pernah berlaku di sekolah itu? Jawapan cikgu, kes Zara Khairina. Terus senyap satu mahkamah. Ini menunjukkan sejak sekolah beroperasi, tiada kes jenayah, tiada kes berat, sampailah kes Zara. Dan itu sendiri membuka persoalan, kalau sebelum ni tak ada kes berat, kenapa tiba-tiba berlaku sesuatu yang ekstrem? Ada tak tanda-tanda awal yang diabaikan? Atau budaya ringan yang selama ni tak bahaya, tiba-tiba jadi besar sebab tak dikawal? Definisi buli yang mengejutkan. Mahkamah Saksi ke-55 Cik Asimah, Warden Asrama, ini part yang paling tegang. Peguam tanya, apa maksud buli? Dia jawab, menyakiti seseorang secara berulang-ulang. Bila ditanya, kalau tampar sekali, adakah itu bukan buli? Tidak, katanya. Kau bayangkan bro, peguam, coroner, orang dalam galeri, semua terdiam. Sebab definisi itu pelik, longgar dan bahaya. Lagi pelik bila dia akui definisi itu dia dengar dari Radio Sabah FM, bukan SOP rasmi KPM. Dan peguam terus tekan Sabah FM ke KPM, mana cikgu patut ikut? Jawapan cikgu, kedua-duanya. Saat tu kau boleh rasa satu Malaysia ternganga. Sebab kalau seorang warden yang jaga beratus pelajar pun keliru tentang definisi buli, apalagi pelajar-pelajar kecil yang duduk bawah jagaan dia. Lawatan ke rumah Ibu Zara. Banyak tak pasti yang tinggal tandanya. Cerita sekumpulan guru pergi jumpa Ibu Zara selepas kejadian. Katanya nak minta maaf, beri maklum balas, terangkan tentang laporan polis. Tapi bila ditanya, adakah Ibu Zara dimaklumkan apa yang berlaku sebelum Zara ditemui? Tak pasti. Adakah pengetua maklumkan bahawa itu kes polis? Tak pasti. Apa perbincangan guru dalam grup WhatsApp? Tak pasti. Banyak sangat tak pasti. Dan benda macam ni, bila ditambah dengan isu ragging, tambah pula budaya senyap-senyap, ia membuat orang luar rasa macam ada kecuaian komunikasi yang besar. 5 pelajar terakhir yang jumpa Zara, tiada tindakan berat. Mulyati sambung, 5 pelajar yang jumpa Zara malam sebelum kejadian dan dikatakan keluarkan kata-kata kasar, hanya diberi amaran lisan dan rujuk kaunseling. Tiada penalti disiplin. Kenapa? Sebab kes masih di bawah polis dan mahkamah. Tapi bila dengar amaran lisan, orang ramai jadi tertanya-tanya. Kalau kes belum jelas, bukankah sepatutnya tindakan sementara lebih serius? Kalau tak ada sentuhan pun, kenapa masih jumpa tanpa izin? Dan kenapa budaya herdikan maki dalam asrama dianggap ringan? Bandingkan pula dengan kes seorang pelajar lelaki yang ditampar, 2 pelajar digantung seminggu. Kenapa beza? Soalan-soalan ni jadi bahan perbualan yang buat ramai tak selesa. Isu undang-undang, NGO kabar inquest. Tiba-tiba muncul pula twist undang-undang. Satu NGO fail semakan kehakiman untuk batalkan inquest. Alasan mereka, Sabah ada ordinan inquest 59. Sepatutnya prosedur ikut ordinan itu, bukan kanun prosedur jenayah. AGC terus bantah. NGO tak ada locus standi. Dan lebih pelik, tu tak hadir pun masa sebutan permohonan. Ini menambah misteri. Ada siapa di belakang mereka? Kenapa tiba-tiba mahu hentikan inquest? Kenapa tak hadir pula? Kes imam pun tak jelas. Kini masuk bab perundangan pula, makin berbelit. Keluarga minta pengebumian disegerakan. Cik Mulyati juga sahkan satu perkara penting. Keluarga Zara menolak bedah siasat kerana mahu cepatkan pengebumian. Ini membuka perbincangan baru. Bila tak buat postmortem awal, adakah menyukarkan siasatan? Adakah kerana keluarga terlalu trauma pada waktu itu? Atau mereka tidak diberikan penerangan jelas oleh pihak sekolah? Sekali lagi, banyak titik keliru.
Penutup yang menggigit hati, bro. Bila kita susun balik semua keterangan, semua saksi, semua kenyataan, satu benda jelas. Zara Khairina bukan sekadar mangsa satu malam, tapi mangsa satu sistem. Budaya, ragging yang dianggap biasa, herdikan senior, salah faham, komunikasi yang keliru, tindakan tidak konsisten, pihak sekolah yang banyak tak pasti, dan definisi bully yang tak tepat. Semua ini berantai, bertindih, dan akhirnya membawa kepada tragedi yang tak sepatutnya berlaku kepada seorang budak tingkatan 1. Inkuas masih berjalan, jawapan sebenar masih dicari. Dan kita sebagai masyarakat, kena terus peka-peka, terus bertanya, dan terus menuntut ketelusan, tak dibasmi. Zara mungkin bukan yang terakhir. Saksi ke-53 dalam inkues kematian Zara Khairina Mahathir mendedahkan kepada Mahkamah Koroner bahawa pihak sekolah tidak menyerahkan kenyataan bertulis pelajar berkaitan siasatan dalaman kepada pihak berkuasa susulan arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, supaya tidak memberikan sebarang maklumat kecuali jika diminta. Nur Syukriah Mohd Fauzi, guru di sekolah tempat Allahyarham bersekolah, menyatakan perkara itu selepas ditanya Timbalan Pendakwa Raya merangkap Pegawai Pengendali, Mohd Fairuz Johari, dalam prosiding berkenaan. Mohd Fairuz bertanya kepada saksi sama ada semua laporan bertulis dan pernyataan pelajar telah diserahkan kepada Pejabat Pendidikan Daerah, PPD, Jabatan Pendidikan Negeri, JPN, dan KPM. Tidak. Risau mengganggu siasatan polis, kenapa tidak diserahkan, katanya ketika memberi keterangan di hadapan Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan pada Rabu. Ditanya lanjut mengapa hasil siasatan unit disiplin tidak dimaklumkan kepada pihak polis, beliau menjelaskan bahawa perkara itu tidak termaktub dalam perkeliling. Dari awal memang KPM telah memberitahu kamu supaya tidak memberi sebarang kenyataan kecuali diminta polis. Apa yang kami faham, sebarang makluman, sebarang kenyataan memang tidak boleh diberikan kecuali diminta, katanya ketika diminta menjelaskan sebab laporan tersebut tidak dimaklumkan kepada PPD. Apabila ditanya sama ada arahan itu dikeluarkan secara bertulis atau lisan, beliau memaklumkan ia disampaikan secara lisan melalui kumpulan WhatsApp kepada semua guru. Seingat saya secara lisan. Sebab saya ini pun guru, jadi kami hanya mendengar secara lisan, jadi kamu aku sajalah, sukar untuk saya ulas. Arahan kepada semua guru melalui kumpulan WhatsApp daripada pentadbir, katanya, namun beliau tidak dapat mengingat dengan jelas siapa yang mengeluarkan arahan tersebut. Semasa pemeriksaan balas oleh pasukan peguam mewakili Ibu Allahyarham, isu sama turut disentuh mengenai 4 laporan bertulis yang tidak diserahkan kepada pihak polis. Saksi bersetuju dengan pemahaman Peguam Farah Nasir bahawa pengetua merupakan pihak yang bertanggungjawab mengemukakan laporan sekolah kepada PPD, JPN atau KPM, namun dalam kes ini tiada sebarang laporan dimajukan oleh pihak pengetua. Bagaimanapun, saksi tidak bersetuju bahawa sekolah melanggar prosedur operasi standard, SOP, kerana gagal membantu siasatan polis. Saya tidak bersetuju sebab apa yang diberi dan diminta oleh pihak polis, memang semua pihak sekolah berikan. Untuk siasatan rumusan siasatan dalaman termasuklah keterangan-keterangan tidak diminta tapi pihak sekolah ada serahkan keterangan 5 orang pelajar terakhir yang bertemu dengan arwah pada malam tersebut, katanya. Ditanya sama ada beliau tahu mengapa keterangan bertulis pelajar lain tidak diserahkan kepada polis, saksi menyatakan bahawa dokumen tersebut tidak diminta. Saksi turut diminta menjelaskan kenyataannya sebelum ini bahawa laporan tersebut disediakan untuk siasatan dalaman pihak sekolah dan bertujuan membantu pihak polis, namun tetap tidak diserahkan kepada pihak berkuasa walaupun dikatakan berniat untuk membantu. Seperti yang saya katakan tadi, tidak diminta dan kami dilarang untuk memberi sebarang kenyataan di mana boleh disalahertikan terutama kepada netizen, bias atau direka-reka keterangan tersebut, katanya sambil menjelaskan bahawa pengetua juga mengetahui mengenai siasatan dalaman berkenaan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.